Bagaimanakah anda menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain? Suatu perwakilan data boleh ditukar kepada perwakilan lain yang sesuai untuk tujuan analisis yang lebih lanjut. Apa yang dimaksudkan kat sini? Okay, perwakilan data boleh ditukar kepada perwakilan yang lain. Apa maksudnya di sini? Okay, sebelum ini kita dah belajar 5 perwakilan data, betul tak? Kita dah belajar untuk memaparkan data kita dengan 5 bentuk grafik. Iaitu yang pertama, carta palang. Yang kedua, carta pie. Yang ketiga, graf garis. Yang keempat, plot titik. Dan yang kelima, plot batang dan daun. Betul tak? Kita dah belajar semua ni. Okey, sekarang katakan, bos awak bagi awak satu set data dan data itu dipaparkan dengan carta pie. Dia nak awak tukarkan carta pie itu kepada carta palang. Dengan set data yang sama dia nak awak paparkan set data yang sama tu dengan carta palang. So, macam mana awak nak tukar? Itu yang kita akan belajar sekarang. Okey, jom. Sebelum kita teruskan, kita baca standard pembelajaran dulu. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain yang sesuai serta memberi justifikasi. Mari kita tengok contoh 9. Carta palang di sebelah menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas dari tahun 2010 hingga 2015. Tukarkan perwakilan carta palang itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Okay, so first step kita perlu tukar jadi perwakilan data yang lain. Lepas tu kita perlu memberikan justifikasi tentang penukaran ini. Okay, so ingat, kita dah belajar 5 bentuk grafik, betul tak? 5 perwakilan data. Yang pertama, carta palang. Ini carta palang. So, kita boleh tukar kepada lagi 4 perwakilan data. Okey, kita boleh tukar jadi carta pie. Kita juga boleh tukar jadi graf garis. Kita boleh tukar dia jadi plot titik. Dan kita boleh tukar dia jadi plot batang dan daun. Kita ada 4 pilihan, bebe. Okey, mau pilih mana satu? No worries. Kita jangan risau dulu. Kita baca dulu carta palang ini dulu. Kita fahamkan carta palang ini dulu. Okay, so ini semua menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas. So, tahun berapa? Tahun keberapa ataupun tahun berapa dia mengalami keuntungan yang paling tinggi? Terus kita boleh nampak tahun 2013. Sebab palang pada tahun 2013 ni paling tinggi. So, tahun berapa keuntungan dia paling sikit? Tahun 2010 sebab palang dia paling rendah. Okey, sangat jelas Okey, dan syarikat ini bila tahun keberapa dia mula keuntungan dia jatuh. So, mulai tahun 2014 keuntungan dia dah mula jatuh. Tahun 2015 dia pun dah jatuh keuntungannya. Nampak tak semakin menurun kan? Okey, lepas tu dari tahun 2010 hingga tahun 2013 keuntungan dia macam mana? Semakin meningkat, betul tak? So, nampak sangat jelas carta palang ini boleh tunjukkan semua ini. Okey, dan kalau saya tengok macam ni, saya rasa paling sesuai kita boleh wakilkan ataupun kita boleh tukarkan perwakilan carta palang ini kepada graf garis. Sebab graf garis boleh bagi kita nampak dia punya naik dengan turun tu. Okey, yang lain sebenarnya kurang sesuai. Okey. So, sebenarnya buku teks pun sama. Okey, dia guna graf garis juga. Okey. So, untuk yang ini saya tak akan tunjuk dah sebab saya dah ajar dalam video yang lepas. Okey, macam mana nak bina graf garis, rasanya awak dah tahu. Okey, sebelum bina graf garis, yang penting awak sudah tahu sebenarnya paksi yang mengufuk dengan paksi yang mencancang. Okey, dia sebenarnya semua nilai dia akan sama dengan yang ni. Nampak tak? Dia sama. Okey. So, apa yang berbeza? Bentuk dia. Ini adalah palang. Dan yang kita punya graf garis, dia sebenarnya adalah titik. Okey, so sebelum kita tukarkan kepada graf garis first step kita perlu baca dulu setiap palang ini bacaan dia berapa. So, untuk senang nanti kita boleh plotkan titik. Okey, so untuk tahun 2010 kita boleh dapat baca, dia sebenarnya nilai dia adalah 20 juta. Okey, sebab di sini 20 ni maksudnya dalam juta so 20 juta. Okey, so baca setiap satu tahun punya bacaan dulu. Okey, so saya tulis kecil sikit. Tahun 2011, awak baca sendirilah. Ini 30. Ini 26 juta.
Lepas tu ini, kejap Ini 34 juta. Lepas tu yang ini 72 juta. Banyaknya. Yang ini 58 juta. Yang ini 40 juta. Okey, so selepas awak dapatkan nilai-nilai semua ini, baru awak mula bina graf garis. Sebab graf garis kita perlu ada bacaan. Boleh pelajar? Okey, so awak buat macam biasa je. Kalau siapa yang dah lupa macam mana nak bina graf garis, sila rujuk balik video saya ya. Okey, lepas awak dah bina graf garis, awak perlu justifikasikan penukaran ini. So, kita bacalah yang di sini. Buku teks awak semua ada Perwakilan carta palang ditukar kepada perwakilan graf garis kerana graf garis sesuai digunakan untuk memaparkan data yang dikumpulkan dalam satu tempoh yang tertentu, iaitu prestasi keuntungan bagi syarikat usaha tegas dalam tempoh 6 tahun. Okay, so bagi saya data untuk apa keuntungan syarikat usaha tegas graf garis lagi sesuai berbanding dengan carta palang. Sebab graf garis ini terus saya boleh nampak di sini ada kenaikan keuntungan dia. Okey, dari 2010 hingga 2013. Manakala mulai selepas 2013, okey, keuntungan dia dah semakin menurun. Boleh nampak kan? Okey, sebenarnya bagi saya ni lebih sesuai kalau kita guna graf garis. Okey, boleh so senang dari carta palang kita tukar kepada graf garis. Mari kita tengok contoh 10. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan hasil tinjauan tentang kadar denyutan nadi per minit bagi pesakit yang dirawat di sebuah poliklinik komuniti. Tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan plot titik dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Pelajar, perasan tak? Ini tak sama dengan contoh 9 tadi. Contoh 9 dia tak tentukan. Okey, kita perlu tukar kepada perwakilan data yang macam mana. Okey, tadi contoh 9 kita bebas nak pilih. Sama ada nak tukar carta palang tu kepada carta pai ke, nak tukar kepada graf garis ke, nak tukar kepada plot batang dan daun ke ataupun plot titik. Okey, tetapi untuk contoh 10 ini dia dah tentukan. Okey, kita wajib tukarkan plot batang dan daun ni kepada plot titik. Kita wajib ikut Okey, lepas tu kita perlu berikan justifikasi juga. Okey, jom kita baca plot batang dan daun di bawah dulu. Kita cuba fahamkan. Okey, kadar denyutan nadi per minit bagi pesakit. Okey, batang dia 4. Batang dia 4, lepas tu daun dia 2. So, apa maksud dia? Kita boleh tengok kekunci dia. Okey, 4/2 maksudnya 42 denyutan per minit. Okey, so kalau 55 maksudnya 55 denyutan per minit. 89 denyutan per minit. 90 denyutan per minit. Baik, pelajar. Daripada plot batang dan daun ini, boleh tak bagi tahu saya kadar denyutan nadi per minit berapa yang paling kerap muncul? Okey, bagi pesakit ini. So, berapa denyutan per minit yang paling banyak kali dia muncul? Kita tengok bahagian yang di daun sini. Okey, mana satu nombor yang paling kerap muncul? Paling banyak kali dia muncul. Tadang. 8, betul tak? So, bacaan apa yang paling kerap muncul? 8, takkan 8 denyutan per minit? 8 ini berada pada satu baris dengan 6. So, maksudnya bacaan yang kerap muncul adalah 68 denyutan per minit. Okey, bagi pesakit ni 68 denyutan per minit yang paling kerap muncul. Okey, lepas tu kalau kadar denyutan nadi katakan 90 denyutan per minit. Dia muncul berapa kali? 90 muncul sekali sahaja. Kalau bacaan 66, dia muncul berapa kali? 66. Ada berapa kali? Ada 3 kali. 1, 2, 3. Dia muncul 3 kali. Bagi pesakit ni lah. Okey? So, boleh jelas Okey? Lepas awak dah fahamkan apa yang plot batang dan daun bagi tahu kita, kita dah boleh tukar dia jadi perwakilan plot titik. So, untuk plot titik, saya pun dah pernah ajar. So, saya takkan tunjuk. Ini yang dalam buku teks. Okay, so semua bacaan itu awak masukkan je. Okay, dalam plot titik ini. Okay, rasanya tak ada masalah untuk korang faham yang ini.
Okay, kalau sesiapa yang dah lupa cara nak bina plot titik ini, boleh rujuk video saya sebelum. Okay, lepas tu kita perlu berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. So, ini saya ambil dari buku teks saya pelajar. Perwakilan plot batang dan daun ditukar kepada perwakilan plot titik kerana kedua-dua perwakilan ini sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data numerik dan juga dapat mengekalkan nilai data asal. Dia takkan lari lah. Kalau kita nak tukar jadi carta palang semua tu, kita perlu lukis carta palang yang sangat panjang lah, tinggi sikit lah supaya nak data ditempatkan. Okey, boleh belajar? So, saya rasa tak ada masalah. Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab soalan latih diri 12.1C pada muka surat 277 dalam buku teks korang. Untuk kedua-dua soalan ini, dia tak wajibkan korang kena tukarkan kepada perwakilan yang tertentu. Oleh itu, korang bebas memilih untuk tukar kepada perwakilan lain yang awak rasa sesuai. Okay, dalam soalan dia dah bagi tahu. Boleh pelajar? Okay, so saya bagi sikit cadangan ya. Untuk nombor 1, dia bagi kita carta palang betul. Kalau nak senang, carta palang kita tukar kepada graf garis. Kalau nak senang lah. Sebab paling senang kita tukar kepada graf garis. Okay, so jangan lupa sebelum tukar kepada graf garis, baca semua nilai yang pada palang ini. Untuk Julai bacaan dia berapa, untuk Ogos bacaan dia berapa. Bacakan semua dulu, lepas tu awak catat Katakan yang Julai ini awak dah dapat tahu sebenarnya ini 230 ini 230 mm. Lepas tu awak bacakan, awak dapatkan semua nilai lepas itu baru awak mula buat graf garis. Dan kalau awak perasan, bacaan yang paling rendah pun lebih daripada 200. So, kalau awak rasa perlu, kalau awak rasa tak perlu tu tak apalah. Awak boleh buat simbol ni. Lepas tu awak boleh mula dengan nilai yang paling rendah iaitu 210. Sebab yang ni 210. So, awak boleh mula dengan 210 di sini. Kalau awak rasa perlu. Ni wajib kosong kalau awak rasa awak nak ikut macam dia, boleh, tak ada masalah. Just mungkin awak punya graf garis akan berada di atas sikit lah. Mungkin dia akan mula di atas ni. Sebenarnya tak ada masalah. Depends lah pada korang. Korang nak buat yang macam mana. Korang cuba dulu. Lepas tu untuk soalan nombor 2, kumpulan darah benderma, bagi saya ni tukar jadi carta palang pun sesuai. Ingat tak kalau kita nak bina carta palang, first step kita patut buat apa? Buat 2 paksi. Betul, satu paksi yang mengufuk iaitu melintang, satu paksi yang mencancang iaitu yang menegak. Sekarang masalah kita tak tahu nak letak apa pada paksi yang mengufuk dan nak letak apa pada paksi yang mencancang. It's okay. Kita perlu baca soalan. Dia kata carta pai di sebelah menunjukkan kumpulan darah yang diderma oleh 25 orang dalam 3 jam yang pertama. So maksudnya, sekarang pada kita punya carta palang mesti ada kumpulan darah dan bilangan orang. So sekarang katakan saya nak buat carta palang yang menegak. So yang menegak maksudnya saya punya palang ada tinggi ada rendah kan. So sekarang bilangan orang yang akan berubah ke kumpulan darah yang akan berubah. Kita tengok di sini. Kumpulan darah kekal kan? A, O, B, AB. Bilangan orang yang peratus ni yang berubah. Betul. So kalau saya nak buat yang menegak, yang pada paksi mengufuk ni, saya patut letak kumpulan darah. Dan untuk paksi yang mencancang, saya patut letak bilangan. Kalau sesiapa nak buat carta palang yang mendata, iaitu yang macam ini, awak terbalikkan kedua-dua ni. Bilangan awak letak pada paksi yang mengufuk dan kumpulan darah awak letak pada paksi yang mencancang. Ikut awak sendirilah. Awak suka hati nak buat mana satu. Kalau saya suka buat yang menegak. So sekarang, masalah datang lagi. Cikgu, dalam carta pai ini, dia hanya ada peratus, mana ada bilangan orang. Itulah sebab awak kena cari sendiri. Mari kita tengok kumpulan darah A dulu. Kumpulan darah A adalah 28% daripada jumlahnya 25 orang. Macam mana mau kira? 20% ini, dia sebenarnya kalau jumlah penuh beratus, dia berapa? 100%, betul tak? So, 28% daripada 100%, kita darab dengan 25 orang. Darab dengan jumlah orang. So kita akan dapat
kumpulan A ada berapa orang. Sama juga untuk kumpulan darah B. 20% daripada 100%, kita darab dengan 25. Lepas tu kita akan dapat berapa orang di sini. Sama juga untuk kumpulan darah O. Dia ada 36% daripada 100% orang, kita darab dengan 25. Dan untuk kumpulan darah AB, 16% daripada 100%, kita darab dengan 25. So, selepas kita dapat cari, minta maaf bukan sama dengan ini darab. Okey, bilangan orang bagi setiap kumpulan darah. So, kita boleh letak di sini dah bilangan dia. Boleh pelajar? Saya rasa korang dah boleh menjawab dah kedua-dua soalan ini. Selamat mencuba.